Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Tan Sri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Syarifudin Mat Saleh, Pengerusi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Nadirun, Pengarah Urusan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, merangkap Ketua Delegasi Malaysia ke Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014. Yang berusaha Encik Kesuke Amano, Pengarah Pameran Rings Exhibitions Japan Limited, dan terusnya hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Pelantikan Watikah Pelantikan Malaysia sebagai negara tema Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014. Pun kami sediakan dalam bahasa Inggeris. Without further ado, I'd like to call upon Mr. Kesuke Amano, Exhibition Director, Tokyo International Book Fair 2014, to give his speech. Please welcome him. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri, yang berhormat Datuk Dr. Syarifudin Encik Muhammad Ayu, tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia, selamat tinggal. Minasan, konnichiwa. Nama saya Amano dan saya bertugas sebagai show director untuk Tokyo International Book Fair. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi mengadakan dan menjemput saya ke majelis yang besar-besaran seperti ini pada hari ini. Arigatou gozaimasu. 第21回東京国際ブックフェアで、日本と関係の深い国であるマレーシアがテーマ国として出展してくださることを心から歓迎いたします。またマレーシア政府や ITBM をはじめ今回の出展にご尽力いただいている皆様に深く感謝申し上げます。ぜひ今年の7月の TIBF をマレーシアの皆様と一緒に盛り上げて成功させたいと決意しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。まずは TIBF がどのような展示会か簡単にご説明をさせていただきます。21回目を迎えます今年の TIBF は同時開催店を含めまして1550社が出展、6万5000人が来場する見通しです。毎年会場では著作権取引や書店との商談、読者への販売などが活発に行われています。また同時開催の国際電子出版エクスポ e-book エクスポ東京ですねには85社が出展、今後の電子書籍の技術や市場の動向を知る上で欠かせない展示会となっております。さらには作家、イラストレーター、漫画家などのクリエイター個人700人が出展するクリエイターエクスポ東京も同時開催、こちらにも国際的な注目が大変集まっております。このように TIBF は出版産業の構造変化を反映し出展内容が多様化、この点で他国のブックフェアと比べて大変ユニークな形となっております。TIBF では過去フランス、オランダをはじめ近年ではサウジアラビア、スペイン、昨年の韓国などをテーマ国としてお招きしてまいりました。マレーシアは今年21年目なんですが9カ国目のテーマ国で、東南アジアでは初のテーマ国という形になります。私は、今回の出展が日本とマレーシア双方に大きな意義を、もたらすというふうに考えております。TIBF には多数の日本の出版社や書店が来場しますので、マレーシアにとっては日本のマーケットへ売り込む絶好の機会になります。また一般の読者も世界各国の出版物や文化に触れることを目的に来場しますので、毎年テーマパビリオンというのは大変盛り上がります。で例えば、こちらがですね、これがですね昨年の韓国パビリオンの様子です。このような形で非常に興味を持った方で、毎年にぎわっています。それから、こちらですね、こちらがですね
これが、2010年の題目のサウジアラビアですね、その後毎年力を入れてご出展してくださってまして、今年もですねたくさんの高校生がこちらお見えになっているというような形になっております。でこうした形でマレーシアパビリオンにも多数の読者が、関心を持って押し寄せるという形になると思います。日本人がマレーシア文化をより身近に感じられる契機になるものと確信をいたします。一方で私たち日本にとっては今回の出展がマレーシアからより多くのことを学ぶきっかけになると思っております。実は私は、マハディール元首相の著作「立ち上がれ日本人」という本があるんですが、こちらなんですが何年か前に読みまして、でマレーシアという国の、なんていうんですか、国に捧げる情熱や、不屈の精神を大変私感動いたしました。でこの2、30年間マレーシアの皆様が国家を挙げて行ってきた努力を今こそ私ども日本人が一人一人が学ぶべきであるというふうに強く私自身が感じております。このように大きな意義を持つ今回の出展を私どもでは全力でサポート、特に日本国内の PR 活動に力を入れてまいります。このような形、実はつい先日もこちらはですね、日本で最も影響力のある出版業界誌なんですが、文化通信という新聞社です。ここに前面に、カイールさんの、ここにカイールさんがいらっしゃるんですが、This is Miss カイールさんのインタビューを一面記事でこうやって私どもの働きかけで取り上げていただきました。これ日本の出版社の社長はほとんど全員読んでいます。でこうしたプレスへの告知活動を私どももさらに強化してまいります。また、マレーシアの情報を掲載しました190万枚の招待券を5月から日本国中に配布いたします。さらには過去 TIBF に来場した方々など125万人に E メールを通じて繰り返し出展情報をお知らせいたします。この他にもさまざまな手段で日本国内に向けて紹介してまいります。本日お集まりの皆様、ぜひ一緒にマレーシアパビリオンを大成功させましょう。そのことによってマレーシアと日本の文化交流がさらに加速していくものと確信をしていたしております。本日はどうもありがとうございました。Terima kasih。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Tan Sri Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Syarudin Ahmad Saleh, Pengurusi Institut Jimat dan Malaysia. Yang berbahagia Encik Keisuke Amano, Pengarah Pameran Lead Exhibition Japan Limited. Yang juga berhormat rakan-rakan media, rakan-rakan penerbit, tuan-tuan, puan-puan, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, marilah sama kita lafazkan syukur terlebih dahulu kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya maka majlis kita dapat diteruskan dan semoga oleh keberkatan hendaknya, insya-Allah. Pertama sekali, saya mewakili pihak majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri atas kesediaan melapangkan waktu untuk hadir ke majlis ini. Memahami jadual Yang Berhormat Datuk Seri yang sangat padat, suka kami nyatakan bahawa persetujuan Yang Berhormat Datuk Seri untuk hadir hari ini sungguhnya adalah kejutan yang sangat mengembirakan. Terima kasih Datuk Seri. Seterusnya, saya bagi pihak majlis juga ingin melakukan sedikit terima kasih kepada penganjur Pesta Bukuan Antarabangsa Tokyo atas kesediaan mereka melalui Mr. Keisuke Amano dan juga Puan Kaoru Iwata datang ke Malaysia semata-mata untuk menyempurnakan penyampaian watakah pelantikan Malaysia sebagai negara tema Pesta Bukuan Antarabangsa Tokyo 2014. Arigatou gozaimasu kepada mereka berdua. Bagi kami, mesti sahaja sudah jelas komitmen penganjur untuk membantu Malaysia menjadikan misi sebagai negara tema sebagaimana disebut oleh Mr. Keisuke menerusi ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati, sebagai negara tema, penyertaan Malaysia di Pesta Bukuan Antarabangsa Tokyo 2014 yang bakal berlangsung dari 2 hingga 5 Julai depan
mensasarkan perolehan jangka panjang serta potensi niaga bernilai lebih 6 juta ringgit, dan angka ini disasarkan industri dagangan hak cipta lebih 1,600 judul buku tempatan pada penerbit 25 negara dari seluruh dunia. Misi ini akan dijayakan oleh delegasi 14 syarikat, dan ITBM akan bertindak sebagai agensi peneraju yang turut disokong oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia selari usaha mempromosikan negara bersempena Tahun Malaysia 2014. Ini adalah kali pertama Malaysia bertindak sebagai negara tema Pesta Buku Luar Negara. Selain menjadi negara ASEAN pertama ditawarkan status tersebut selepas 20 tahun Pesta Buku Antarabangsa Tokyo diwujudkan. Selain ITBM, delegasi Malaysia akan disertai oleh Tourism Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia atau MAPIM, Perbadanan Kota Buku, Buku Fiksi, Oda Nata Publishing Sdn Bhd, PTS Media Group Sdn Bhd, University Bookstore Malaysia, Yusof Gajah Linggat Literasi Agency, Quality Books Sdn Bhd, Ace Adventure Studio Sdn Bhd, dan Six Sports Sdn Bhd. Di pihak ITBM sendiri, kami akan membawa minimum 50 judul buku dalam bahasa Jepun, Melayu dan Inggeris, termasuk novel grafik Kampung Boy karya Lat dalam edisi bahasa Jepun yang akan diterbitkan secara bersama dengan Tokyo University of Foreign Studies yang berpusat di Jepun. Setelah itu, akan penerbit lain masing-masing menganggarkan minimum 30 judul buku fizikal dan tidak termasuk lebih 1,400 penerbitan dalam bentuk e-book. Susulan itu, ITBM selaku agensi peneraju ingin mengucapkan sedikit rasa terima kasih kepada semua rakan delegasi kerana berdasarkan pertemuan dan beberapa siri perbincangan yang diadakan, jelas pasukan ini saling bekerjasama dan komited untuk menjayakan misi Usniaga kita ini selari sifat Pesta Buku Antarabangsa Tokyo sebagai pusat usniaga buku terbesar Asia Tenggara selain pusat e-book terbesar di dunia. Hadirin hadirat yang dihormati, pada majlis ini juga ingin saya mengumumkan bahawa ITBM turut menjalinkan kerjasama penerbitan dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menerbitkan semula 13 judul karya sastra Jepun yang sebelum ini pernah diterjemah ke bahasa Melayu dan diterbitkan di ITBP. Setara 13 judul tersebut adalah Bushido, Bantal Impian, 6 drama moden, Isteri Hanako Shishu, Toto-chan, Gadis Kecil di Jendela, Bochan, Nasab Ibu dan Merantau, Penghujung Senja, Desa Salji, Delu Ombak, Kepulangan, Kalbu, Wanita Dekat Pasir, dan Yang Memilih Jelantang. Di sama semua buku itu dipertontonkan pada hari ini. Walaupun 13 judul ini diterbitkan dalam bahasa Melayu, namun kami yakin koleksi ini mempunyai potensi pasaran juga di Jepun. Kerana negara Jepun adalah negara yang aktif membeli semula karya yang mereka terjemahkan dan diterbitkan di luar negara. Contohnya ialah Indonesia yang banyak menerbitkan karya terjemahan Jepun sebagai bacaan kanak-kanak dan berterusan mendapat peringkat besar sehingga diulang cetak beberapa kali. Ini adalah sebahagian dari kajian kami melalui penyertaan ITBM di Pesta Buku Antarabangsa Tokyo selama beberapa tahun ini. Selain itu, sebuah karya penting yang diselaraskan oleh Profesor Ulum Tansi Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan selaku ketua editornya, Natural Science from the Worldview of the Quran and Introduction, juga akan dilancarkan di Pavilion Malaysia ketika pesta buku ini. Dan keputusan ini dibuat selari sifatnya sebagai buku pertama ditulis dengan rujukan penuh Al-Quran sebagai sumber interpretasi sains dan akan menjadi rujukan pelajar di peringkat sekolah menengah. Hadirin dan hadirat yang dihormati, bagi mendayakan misi dagang Malaysia di Pesta Buku Antarabangsa Tokyo ini, berbagai program akan kami anjurkan sepanjang 4 hari dia berlangsung, khususnya untuk menarik perhatian akan industri antarabangsa sekaligus merangsang runding cara pemasaran dan jual beli. Selain pelancaran beberapa judul buku yang telah dikenal pasti mempunyai potensi besar dalam pasaran antarabangsa, kita akan membawa sama kumpulan persembahan makyum dan wayang kulit Kelantan. Bagaimanapun ia bukan persembahan hiburan, sebaliknya berfungsi untuk bertindak sebagai promosi fizikal kepada dua buku yang mendokumentasikan dunia seni persembahan, terutamanya makyum yang diperintahkan sebagai karya agung warisan kebudayaan oleh UNESCO pada tahun 2005. Bagaimanapun, pertahun pertama kami adalah persembahan wayang kulit Kelantan
yang akan dipersembahkan secara gabungan dengan teater patung tradisional Jepun, Ido Ito Ayatsuri Ningyo, sambil diiringi musikal tradisional Melayu. Ini adalah inovasi dan kami yakin ia akan mampu menarik perhatian industri, khususnya dari kalangan masyarakat Jepun sendiri. Secara simbolik, acara ini juga bertujuan memperlihatkan metafora penyatuan dua budaya, di mana perbezaan bukan penghalang, sebaliknya perlu dilihat sebagai pemangkit. Sehubungan dengan itu, sokongan penuh dan bantuan Malaysia, termasuk Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan rakan industri, amatlah diharapkan demi memastikan kerajaan Malaysia menjayakan misi ulung sebagai negara tema sebuah pesta buku antarabangsa. Ibarat jalan sudah terbentang, janganlah kita sia-siakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis pada hari ini, yang berhormat Datuk Dr. Syarudin Muhammad Saleh, pengurusi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, Yang Berusaha Encik Muhammad Khair Nadiron, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, juga merangkap Ketua Delegasi Malaysia di Pesta Buku Antarabangsa, yang bahagia Encik Kesiko Mano, kita ada kena dengan Jojo Amani itu pengarah pameran Vision Japan Limited, rakan-rakan media, para penerbit yang akan menyertai delegasi Malaysia ke Tokyo, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat dan kuasanya kita berkumpul untuk menyaksikan acara yang bersejarah pada hari ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan rasa bangga daripada kerajaan Malaysia kerana pada tahun ini kita terpilih untuk menjadi negara tema di Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014 yang merupakan terbesar di Asia. Lebih membanggakan lagi, Malaysia adalah negara ASEAN pertama yang terpilih, dan ini merupakan penghormatan yang cukup besar buat Malaysia setelah lebih 20 tahun pesta buku ini diwujudkan. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sendiri menulis di laman Facebook beliau Disember lalu, melahirkan rasa bangga dengan tawaran ini dan menyifatkan ini adalah pengiktirafan kepada negara sekaligus platform terbaik untuk Malaysia mempromosikan karya tempatan ke peringkat antarabangsa. Sesungguhnya, kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengatur Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014 kepada negara kita adalah satu makna yang amat berharga. Secara khususnya, ia bukan sahaja dapat menyemarakkan industri perbukuan negara, tetapi turut meliputi industri pelancongan negara secara tidak langsung. Hadirin hadirat yang dihormati, sesungguhnya hubungan dua hala yang terjalin antara Jepun dan Malaysia dari segi ekonomi memang tidak dapat disangka lagi. Tahun ini bersempena tahun melawat Malaysia 2014, kami mengunjurkan kedatangan sebanyak 28 juta orang pelancong. Dari sektor pelancongan sahaja, ratusan pelancong Jepun datang ke Malaysia telah meningkat sebanyak 9.2% pada tahun 2013 dan merupakan antara 10 negara tinggi yang memilih Malaysia
sebagai destinasi pelancongan mereka. Rata-rata mereka terpikat dengan keunikan budaya yang berbilang kaum di Malaysia, juga sejarah pembangunan dan kemerdekaan negara. Saya meyakini perbezaan latar budaya ini yang menarik minat pelancong Jepun datang ke Malaysia untuk merasai sendiri semua keunikan ini. Budaya merupakan cerminan sesuatu bangsa. Budaya bangsa adalah identiti yang menzahirkan asal-usul, amalan dan bahasa. Selain keunikan budaya, saya percaya bahasa juga memainkan peranannya dalam mewujudkan tali silaturahim antara dua buah negara ini. Dari sudut sejarah, saya mengetahui bahasa Melayu telah dipelajari oleh segelintir masyarakat Jepun sejak awal tahun 1900 lagi. Seorang pembesar Jepun bernama Maki Yoshihika Tokugawa adalah pelopor bahasa Melayu di Jepun setelah menjelajah ke semenanjung tanah Melayu dan Pulau Jawa. Dan buku bahasa Melayu yang popular pada era itu ialah Maraigo Yonshukan. Itu bahasa Melayu dalam 4 minggu. Dia tak boleh sebut lah sebab dia kata Marai. Boleh Maraigo. Menariknya, buku ini telah diulang cetak sebanyak 30 kali. Ini membuktikan bahasa dan sastra telah menjadi pengerat hubungan antara Jepun dan Malaysia secara tidak langsung, selain bidang ekonomi dan teknologi. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, budaya dan perbukuan saya rasakan bukan dua entiti yang berasingan. Malahan ianya adalah entiti yang saling berkait rapat dan mungkin juga memerlukan antara satu sama lain. Sebagai analogi mudah, untuk memastikan budaya kita dapat diperturutkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain, selain daripada sumber lisan, sumber tulisan juga memainkan peranan. Di sinilah tercetusnya apabila sumber penulisan tersebut dibukukan untuk tatapan generasi seterusnya. Saya percaya ITBM dan penerbit-penerbit lain sudah banyak menghasilkan buku-buku yang mencitrakan budaya Malaysia. Buku-buku ini telah mengembara ke serata pelosok dunia dan menjadi tatapan khalayak antara bangsa. Inilah kuasa buku. Tak heranlah Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014 mendapat tarikan daripada pempamer seluruh dunia dan menjadi pentas pusat dagangan industri perbukuan dunia dengan penyertaan lebih 25 buah negara seluruh dunia. Sokongan dan dukungan pihak kerajaan untuk perkara ini tidak berbelah bagi. Malahan kami merasakan ini adalah platform yang terbaik dalam mempromosikan bahasa Melayu dan sastra Malaysia di peringkat antarabangsa. Hadirin dan yang saya kasih sekalian, saya merasakan sinergi di antara Jepun dan Malaysia dalam industri perbukuan haruslah diteruskan pada masa yang akan datang. Sinergi yang saya sifatkan sebagai satu pengerat hubungan yang jitu dan secara tidak langsung membantu dalam meningkatkan budaya intelektualisme kedua-dua buah negara. Semoga sinergi ini akan menjadi langkah mula untuk membawa karya sastra kedua-dua buah negara di persada antarabangsa. Biar khalayak sastra dunia tahu apa itu Nihon Bungaku dan apa itu kesusastraan Melayu. Untuk Institut Terjemahan dan Buku Malaysia serta pasukan penerbit yang lain, dengan rasa bangga saya mengucap terima dan tahniah atas usaha-usaha anda dalam menetabatkan kesusastraan negara dan industri pembukuan Malaysia. Teruskanlah
usaha murni anda ini. Akhir kata, saya mengucapkan penghargaan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Encik Kesuku Amano, warga pengadil Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014 ataupun TIBF 2014 kerana memilih Malaysia sebagai negara timah Pesta Buku Antarabangsa 2014, serta kepada Encik Muhammad Akhir Nadiul selaku Ketua Delegasi Malaysia di Pesta Buku Antarabangsa dan agensi serta penerbit. Saya ucapkan semoga berjaya dalam membawa nama Malaysia di pentas Pesta Buku Antarabangsa 2014. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Malaysia sebagai negara tema Pesta Buku Antarabangsa Tokyo 2014 dengan berhawa tingkah ini dari Jepun ke Malaysia untuk sebuah inovasi dan kerjasama. You're ready.